Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap para penonton sekalian dalam keadaan sihat dan selalu. Jadi, kami kumpulan 2 ingin menerangkan tentang satu topik, iaitu sejarah jenis-jenis kapal tamadun Melayu. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, Kepulauan Melayu merupakan berada di tempat yang sangat strategik di antara dunia timur dan juga dunia barat. Jadi, ini merupakan satu faktor yang sangat penting yang telah membawa kepada datangnya pedagang-pedagang kerajaan maritim daripada dunia barat dan juga dunia timur. Apabila mereka singgah di salah satu pelabuhan di Kepulauan Melayu kita, jadi perahu dan kapal memainkan peranan yang sangat penting untuk mengekalkan dan memberi servis yang terbaik kepada pedagang-pedagang yang singgah di pelabuhan Kepulauan Melayu. Contohnya, Pelabuhan Melaka. Pelabuhan Melaka sangatlah terkenal pada satu ketika dahulu dengan perdagangan kerajaan maritim. Jadi, video kami ini akan menerangkan tentang jenis-jenis kapal yang telah memberi sumbangan yang banyak kepada pedagang-pedagang Kepulauan Melayu satu ketika dahulu. Tapi sebelum kami menerangkan tu, bagilah saya duduk jap. Bad things, fine as hell, thick as fuck, oh my god, that's my baby. Perahu sekoci merupakan perahu nelayan tradisi yang amat terkenal di negeri Terengganu. Penggunaan perahu ini adalah sangat meluas dan ia digunakan sepanjang pantai negeri Terengganu. Ia juga dilengkapi dengan satu tiang layar. Biasanya, perahu ini dibina dalam pelbagai saiz, di mana perahu yang dibina dalam saiz besar digunakan dalam aktiviti membukat. Manakala perahu yang bersaiz kecil pula digunakan oleh para nelayan dalam aktiviti memancing, mencandat sotong di kawasan pesisiran pantai. Bukan sahaja itu, perahu sekoci ini juga digunakan sebagai alat pengangkutan di mana ia membawa penumpang serta membawa barang dari satu tempat ke satu tempat. Sesetengah perahu ini dipasang dengan enjin dan ia lebih dikenali sebagai motor sekoci. Terima kasih kepada saudari Alia. Seterusnya, kita beralih pula kepada perahu bedar. Apakah fungsi sebenar perahu bedar ini? Perahu bedar dia mempunyai layar dan juga mampu mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak. Seterusnya, kita akan menceritakan tentang reka bentuk perahu bedar ini. Perahu bedar mempunyai ciri yang unik dan mudah dikenali. Pada bahagian hadapannya, terdapat satu bentuk di mana berbentuk seperti paruh itik yang mendongak ke atas dan kedudukannya berada di atas pada bahagian buritan. Dan juga saiz perahu bedar ini mempunyai saiz yang besar, iaitu sepanjang 8 meter. Jadi, disebabkan oleh saiznya terlalu besar, membolehkan mereka untuk mengangkut barang yang dalam kuantiti yang lebih banyak dan juga mampu berlayar dalam jarak yang jauh. Seterusnya, perahu bedar ini terdapat banyak jenis. Contohnya perahu anak bedar dan juga perahu bedar besar. Apakah beza perahu anak bedar dan juga perahu bedar besar? Perahu anak bedar ini mempunyai saiz yang lebih kecil, iaitu sepanjang 4 meter daripada perahu bedar yang biasa, iaitu 8 meter. Seterusnya adalah perahu bedar besar. Perahu bedar besar ini mempunyai lebih daripada satu layar. Maksudnya perahu bedar ni secara umumnya mempunyai 1 sehingga 3 jenis layar. Antara jenis kapal yang ada ialah kapal pinisi. Kapal pinisi berasal dari suku Bugis dan Makassar serta menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kapal ini memiliki 7 buah layar, iaitu 3 di bahagian depan, 2 di bahagian tengah dan 2 di bahagian belakang. 7 helai layar ini membawa maksud bahawa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengharungi 7 samudera besar di dunia. Pembuatan kapal pinisi sangat unik kerana pemotongan kayu pertama dilakukan oleh
pencahayaan kayu, penebangan pokok, peletakan tikai sehingga kapal siap digunakan untuk berlayar. Kapal Jong yang juga dikenali sebagai Jong Nusantara ialah kapal besar terawal yang sangat banyak digunakan untuk pelayaran di lautan luas oleh pelaut Cina dan Melayu. Berat kapal Jong ini kira-kira 600 tan, iaitu lebih besar daripada kapal perang Portugis. Struktur kapal Jong ini diperbuat dengan sangat terperinci. Ia memiliki 4 tiang layar dan diperbuat daripada papan berlapis 4. Jong terbesar dari Denmark mencapai 1000 tan digunakan sebagai pengangkut pasukan Nusantara untuk menyerang Portugis di Melaka pada tahun 1513. Jong memegang peranan penting dalam perdagangan Asia Tenggara di masa lampau kerana ia menyatukan pedagang-pedagang dari Asia Tenggara. Kapal yang seterusnya ialah kapal kora-kora. Kapal kora-kora ini berasal daripada Kepulauan Maluku, Indonesia. Asal dari namanya tidak diketahui, tapi ia mungkin berasal daripada perkataan Arab iaitu korokar, perkataan jamak bagi korokir yang bermaksud kapal dagang besar. Istilah ini juga mungkin berasal daripada bahasa Sepanyol iaitu caraka. Kapal kora-kora ini wujud daripada tahun 1200 pada zaman penjajahan Portugis, ketika Portugis menguasai rempah-rempah yang berada di Maluku, Indonesia. Panjangnya kira-kira 10 meter, sangat rendah dan mempunyai berat kira-kira 4 tan. Kapal kora-kora memerlukan 40 sehingga 300 pendayung dan boleh memuatkan ramai penumpang. Terdapat banyak kegunaan kapal kora-kora, antaranya ialah ianya digunakan untuk perdagangan di antara pulau-pulau sebagai kapal komoditi. Kapal kora-kora yang kedua ialah peperangan. Contohnya peperangan dengan Belanda di Kepulauan Banda pada abad ke-17 dan memerangi Portugis dan Sepanyol. Pada masa kini, kapal kora-kora ini digunakan untuk kegiatan festival dan ritual. Awak tahu tak apa-apa pasal kapal? Pada pendapat saya, kapal ni dia satu pengangkutan yang digunakan untuk lalu di atas air. Lepas tu tujuan dia untuk mengangkut barang manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu je kot. Okay, so sekarang nak tanya, nak buat quiz. Awak tahu tak apa-apa jenis kapal ni? So kapal yang pertama, kapal yang ni dia ada 3 pilihan jawapan. Kapal pinisi, kapal jong ataupun perahu sekoci. Saya rasa ni jom. Ni kapal jong. Okay, jawapan dia salah. Jawapan dia kapal pinisi. Okay, saya tahu tak. Okay, macam ni kapal pinisi dia punya rekod untuk dia. Bayar banyak. Betul. Lepas tu nak tanya yang antara dua ni, mana satu perahu sekoci? Yang ni ataupun yang ni? Yang ni ataupun yang ni? Perahu Yang sekoci. yeah, betul. Bagus. Okay, lepas tu nak tanya yang ni, kapal ini kapal apa? Kapal jong ke kapal beda? Berbeza lah. Tak, salah. Ni kapal jong. Quiz yang terdiri daripada 5 jenis kapal dan diorang harus teka setiap gambar ni kapal apa. Okay, so ni yang pertama adalah kapal kora-kora. Kora-kora. Okey. Kapal kora-kora mungkin korang boleh pilih dulu. Yang mana satu korang rasa adalah kapal kora-kora? Aku rasa mestilah macam kora-kora. Sama macam Kapal kora-kora. Aku sini lah. tu nombor 3. Ni nombor 3. Kapal kora-kora. Aku rasa nombor 2. Nombor 3. Saya kunci jawapan. Saya ikut majoriti. Ni betul. Itu adalah kapal kora-kora. Gula. Cik main 2 kali. Cik main. Yang kedua adalah kapal pinisi. Allah. Yang mana satu kapal Macam ni pinisi? Kapal barat.
Finisi jembaran. Finisi bukan Fanam. Oh, Bana. Kapal pinisi ni dia berasal daripada Indonesia. Oh, ni lah. Nampak macam Indo ni. Ni. Nombor 2. Tambah 62 Salah. Kapal pinisi adalah ni. Kapal ni. Allah, tak sampai. Ni adalah Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video kami. Kawan-kawan saya telah menerangkan tentang perahu bedah dan juga perahu sekoci, kapal jong, kapal pinisi dan juga kapal kora-kora. Jadi, saya harap penonton-penonton sekalian dapat menambah ilmu tentang sejarah pengangkutan air tamadun Melayu pada satu ketika dahulu. Apabila kita telah mengetahui tentang sejarah negara kita sendiri, ia dapat meningkatkan semangat patriotik kita kepada negara. Sebenarnya, bulan 8 ini adalah bulan kebangsaan kita. 31 Ogos iaitu Hari Kemerdekaan Malaysia. Merdeka! Tibar